Selamat sejahtera kepada Dr. Hamizah binti Muhammad Safwan dan anak-anak murid tingkatan 5. Kami daripada kumpulan 2 telah menyediakan satu video pengajaran matematik yang berkaitan dengan bab 2 iaitu matriks. Harap semua murid dapat memahami topik ini dengan jelas selepas menonton video kami ini. Halo, saya Ti Yin dan saya akan gunakan watak ini untuk mengajar kamu semua tentang topik matriks. Hai, nama saya Muhammad Nasyarul Syafiq. Saya akan menggunakan watak ini untuk mengajar kamu tentang matriks. Halo, saya Mun Ching. Saya akan guna watak ini untuk mengajar kamu semua tentang matriks ini. Thank you. Hai, nama saya Ujun dan saya akan menggunakan watak ini untuk mengajar matriks. Jom belajar. Hai, nama saya Nurlidia Ahmad. Saya akan menggunakan watak ini untuk membentangkan topik matriks ini. Hai, saya Iyin dan akan mulakan penerangan dengan subtopik 2.1 matriks yang berkaitan dengan bagaimanakah kita nak mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Yang pertama sekali, kita mesti tahu apa itu matriks. So, matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat ataupun segi empat sama. So, biasanya kita akan kumpulkan maklumat dalam bentuk jadual seperti di sebelah kanan ini dan kita boleh tuliskannya dalam bentuk matriks, iaitu kita boleh lihat di sebelah kanan ini yang disusun ikut urutan dalam bentuk ada baris dan lajur. So, kita hanya pindahkan nombor dalam jadual itu dan tulis dalam tempat yang sama untuk menjadikan matriks. So, matriks lazimnya diwakili dengan huruf besar dan ditulis dalam tanda kurung segi empat ataupun tanda kurung bulat. Kita tengok satu contoh, kita kena wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. So, jadual di bawah menunjukkan pungutan pingat oleh Kontingen Malaysia untuk 3 acara dalam Tamasya Sukan C ke-29. So, kita boleh pindahkannya maklumat dalam jadual ini kepada bentuk matriks. Dengan ini, kita ada 2 cara boleh tulis jawapannya. Yang pertama ialah kita boleh lihat matriks di sebelah kiri ini, kita hanya pindahkan nombor dan tulis ikut urutan yang sama. Cara yang kedua ialah matriks di sebelah kanan ini, nombor 13, 5 dan 1 yang ikut baris pertama dalam jadual. Jika kita nak tulis dalam bentuk matriks, kita boleh tukar dengan tulisannya mengikut lajur pertama, iaitu kita ambil yang nombor melintang dalam jadual dan tulis dalam bentuk menengah dalam matriks atau sebaliknya. Kedua-dua matriks di atas ialah matriks segi empat sama kerana ia mempunyai bilangan baris dan lajur yang sama, iaitu 3 baris dan 3 lajur. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah kita menentukan peringkat matriks dan mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks. Sekarang kita nak tahu apa yang dimasukkan dengan peringkat matriks. Peringkat matriks boleh ditentukan dengan menulis bilangan baris dan bilangan lajur matriks itu. Kita boleh nampak matriks ni 16, 18 dan 11 berada di baris satu yang sama, 5, 10 dan 4 di baris 2 yang sama. Kemudian kita boleh lihat dari arah bawah, 16 dan 5 berada di lajur 1 yang sama, 18 dan 10 berada di lajur 2 yang sama, 11 dan 4 berada di lajur 3 yang sama. Kita boleh lihat ada tulis 2 darab 3 di tepi matriks. Itulah yang dimaksudkan peringkat matriks tertentu. Nombor yang berwarna hijau 2 tu bermaksud matriks ni ada 2 baris dan nombor yang berwarna kuning 3 tu bermaksud matriks ni ada 3 lajur. Jadi, jika matriks dengan n baris dan n lajur mempunyai peringkat m darab n dan dibaca sebagai matriks m dengan n, macam matriks tadi 2 darab 3, kita akan baca sebagai matriks 2 dengan 3. Seterusnya, apa itu unsur? Setiap nombor dalam matriks dikenali sebagai unsur matriks itu. Matriks di sebelah kiri ni, kita boleh lihat matriks ni ada 2 baris dan 3 lajur. So, macam mana nak tahu unsurnya? Biasanya, soalan akan berikan dia nak unsur yang keberapa. Okey, jika saya nak unsur pada baris kedua dan lajur ketiga, jadi kita mesti lihat baris yang dia nak dahulu, kemudian baru tengok lajur yang dia nak. Tengok anak panah yang biru ni, lihat baris kedua dulu, baru cari lajur ketiga. Jadi, kita boleh lihat nombor itu ialah 4. Kemudian, kita nak labelkan matriks. Huruf besar akan digunakan untuk mewakili suatu matriks dan unsur tertentu kita boleh gunakan huruf kecil diikuti dengan baris dan lajur keberapa yang dia nak. Macam unsur matriks tadi, di sebelah kiri kita boleh tulis sebagai A23 sama dengan 4.
Unsur pada baris ke I dan laju ke J dalam matriks A boleh diwakili seperti matriks di sebelah kanan bawah ni. Jadi, matriks boleh dalam pelbagai jenis baris dan lajur. Secara umumnya, unsur pada baris ke I dan lajur ke J dalam matriks A boleh diwakili oleh AIJ. Dengan kata lain, unsur A ni berada di baris ke I dan lajur ke J. Dengan ini, kita boleh lihat matriks dalam slide ni telah disusun dengan cantik. Baris pertama, kita ada A11, A12 sampai A1N dan baris kedua, kita ada A21, A22 sampai A2N. N ni kita tak tahu matriks tertentu akan sampai berapa lajur. Kemudian, lajur pertama, kita ada A11, A21 sampai AM1 dan lajur kedua, kita ada A12, A22 sampai AM2. M ni kita pun tak tahu matriks tertentu akan sampai berapa baris. Jadi, kita juga boleh wakilkan unsur sebagai AMN. Kita boleh lihat contoh ini telah diberikan 3 matriks PQR yang berbeza. Soalan A ialah kita nak tahu peringkat bagi setiap matriks PQR. Kita lihat dulu matriks P, 3, -7 dan 9 telah disusun dengan adanya satu baris dan 3 lajur. Dari sini, kita boleh tahu peringkat matriks P ini ialah 1 dengan 3. Bagi matriks Q pula, kita boleh lihat ada 2 baris dan 1 lajur dan jawapannya kita tulis sebagai 2 dengan 1. Bagi matriks R pula, kita ada 4 baris dan 4 lajur dan kita boleh tahu peringkat matriksnya ialah 4 dengan 4. Soalan B yang pertama, kita nak cari unsur P13. So, kita kena cari nombor dari matriks P yang baris pertama dan lajur ketiga iaitu 9. Kedua, bagi soalan B ialah kita nak cari unsur Q21. So, kita kena cari nombor dari matriks Q yang baris 2 dan lajur pertama iaitu nombor 5. Soalan akhir ialah cari unsur dalam matriks R yang baris 3 dan lajur 4 iaitu 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nasyarul Syafiq. Saya akan sambung tentang 2.13 iaitu menentukan sama ada dua matriks adalah sama. Matriks M dan matriks N mempunyai peringkat yang sama iaitu 2 kali 2. Jika unsur sepadanya adalah sama iaitu A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3 dan D sama dengan 4, matriks M dan matriks N adalah sama dan boleh ditulis sebagai M sama dengan N. M sama dengan N jika dan hanya jika kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur sepadanya sama. Kita boleh lihat contoh di atas. Sebagai contoh, tentukan sama ada pasangan matriks berikut adalah sama. Berikan sebab anda. Untuk soalan A sama dengan B kerana kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur sepadanya sama. Untuk soalan B, C tak sama dengan D kerana kedua-dua matriks tidak mempunyai peringkat yang sama. Peringkat C ialah 1 kali 2 manakala peringkat D ialah 2 kali 1. Untuk soalan D, E tak sama dengan F kerana unsur sepadanya tidak sama. Soalan D, G sama dengan H kerana kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur sepadanya adalah sama. Contoh seterusnya, diberikan bahawa matriks P sama dengan X 7, 0, 5 tolak 3Z dan matriks Q 5, Y tambah 1, 0, 2Z. Tentukan nilai X, nilai Y dan nilai Z jika P sama dengan Q. Penyelesaiannya, P sama dengan Q, maka semua unsur sepadan adalah sama. X sama dengan 5, 7 sama dengan Y tambah 1, 0 sama dengan 0, 5 tolak 3Z sama dengan 2Z. Penyelesaiannya, X sama dengan 5, Y sama dengan 6, Z sama dengan 1. Untuk bab seterusnya, 2.2 operasi asas matrik, kita akan belajar tentang menambah dan menolak matriks. Bagaimanakah menambah dan menolak matriks? Penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilakukan pada matriks yang sama peringkat. Unsur yang sepadan ditambah atau ditolak untuk mendapat satu matriks tunggal yang sama peringkat. Bagi matriks A, A11, A12, A21 dan A22 dan matriks B, B11, B12, B21 dan B22. Untuk matriks A tambah dengan matriks B,
A11 tambah dengan B11, A12 tambah dengan B12. Untuk matriks A tolak B, A11 tolak B11, A12 tolak B12, A21 tolak dengan B21. Sebagai contoh, tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan pada pasangan matriks berikut. Berikan sebab anda. Untuk soalan A, tak boleh kerana peringkat matriks A dan B tidak sama. Untuk soalan B, boleh kerana peringkat matriks C dan D adalah sama. Untuk soalan C, boleh kerana peringkat matriks E dan F adalah sama. Untuk soalan D, tak boleh kerana peringkat matriks G dan H tidak sama. Contoh seterusnya, diberi matriks C, matriks D, matriks P dan matriks Q. Hitung nilai matriks C tambah D. Caranya adalah 10 tambah 14 sama dengan 24, negatif 8 campur negatif 2 dapat negatif 10, 4 tambah 1 sama dengan 5 dan seterusnya. Untuk soalan B, matriks P tolak matriks Q, negatif 2 tolak 18 dapat negatif 20, 5 per 6 tolak 1 per 3 dapat 1 per 2, 6 tolak negatif 7 dapat 13 dan teruskan, dapatlah jawapan di bawah. Untuk contoh tersebut, kamu boleh buka Google dan search Symbolab MathSolver untuk menyelesaikannya. Menggunakan Symbolab, pilih matrices, pilih kurungan F kali N untuk 2 kali 3. Masukkan angka 10, negatif 8, 4, 6, negatif 11, 7. Ini untuk matrices C tambah matrices D 14, negatif 2, 1, negatif 3, 5, 9 yang tekan go. Kita akan dapat dalam kerja dan jawab. Halo, saya Munching. Saya akan terus terangkan tentang mentarap matriks dengan suatu nombor. Sekarang kita tengok konsep pentarapan matriks. Sebelum itu, kami impas kembali. Kita tahu 3 tambah 3 tambah 3, kita boleh memudahkan dia dengan 4 darab 3. Dan A tambah A tambah A tambah A, kita boleh memudahkan dia dengan 4 darab A atau 4A. Katakan, dia beri matriks Z dengan 5, 2, 3, 1. Dan kami boleh buat menambah Z tambah Z tambah Z tambah Z. So, kita dapat garis pertama. Kemudian, kami nak buat 5 tambah 5 tambah 5, 2 tambah 2 tambah 2 dan lain. Itu pun sama dengan 4 darab 5, 4 darab 2, 4 darab 3 dan 4 darab 1. So, ini masuk sama dengan 4Z. Kita boleh faktorkan dengan 4 dan kita ambil 4 keluar kurungan matriks ini. Kemudian diberikan matriks A dengan A, B, C, D. Ada unsur-unsurnya dan N ialah suatu nombor. Maka suatu nombor didarabkan dengan matriks A, kita boleh kira dia dengan mentarapan dengan setiap unsur itu dengan nombor N2. Jadi dia sama dengan NA, NB, NC dengan ND, di mana N itu dikenali sebagai skala. Jadi didarabkan matriks dengan suatu nombor dikenali sebagai mentarapan skala. Sekarang kita boleh rujukan buku teks muka surat 46. Ada satu contoh diberikan D sama dengan matriks ini dengan hidungkan A 3D dengan B negatif 1 per 2 D. Untuk A adalah 3 darab D matriks. So kita boleh darab semua unsur-unsur dengan 3. So dapat jawapan itu. Untuk soalan B pun sama. D darab dengan negatif 1 per 2. So kita pun buat langkah yang sama. Darabkan semua unsur dengan negatif 1 per 2. So, kita boleh dapat jawab. Kemudian kita masuk mendarab 2 matriks. Apakah syarat pentarapan matriks? Adalah matriks A darab matriks B boleh didarab kiranya lajur matriks A sama dengan baris matriks B. Terus pergi ke bawah, kita boleh nampak peringkat A ialah M darab N, untuk B peringkat adalah N darab P. So, kedua-dua N ini adalah bilangan lajur A dan bilangan baris B. Kedua-dua bilangan sama, baru kita boleh darab matriks ini. So, jadi kita boleh dapat peringkat AB ialah M darab P. Sini ada bagi satu contoh.
kita boleh nampak itu matriks A, peringkat dia adalah 3/1, dengan matriks B, peringkat dia ialah 1/2. So sini kita boleh nampak bilangan lajur A sama dengan bilangan baris B. Hasil darab matriks A dan matriks B, peringkatnya ialah 3/2. Jadi, kami terus pergi kepada contoh. Diberikan matriks E dan matriks G dengan hidung G darab E. Pertama, kita nak tengok kedua-dua matriks ni boleh darab ke tidak boleh darab. Sekarang kita boleh tengok G adalah peringkat 1/2 dan E adalah peringkat 2/3. Jadi kami sini boleh nampak dua-dua biru ni yang sama, barulah kita boleh darab. Langkah pertama, kita ambil 4 darab dengan 5 tambah dengan 3 darab dengan -4. So lanjut 1 kita dapat 8. Kemudian kita move kepada langkah 2. Kita pun sama ambil 4 darab dengan -1 dengan tambah 3 darab 8. Dan lanjut kedua kita dapat 20. Langkah ketiga pun sama, kita ambil 4 dengan 3 darab dengan 0 dengan 7 and then tambah. Jadi kita boleh dapat jawapan dengan peringkat 1/3. Untuk contoh tadi, kita boleh guna online website untuk menyelesaikan soalan matriks itu dengan guna Google mencari Math is Fun laman web. Ini adalah Math is Fun punya website. First kita nak tekan ini search and then kita tekan matrix calculator and then kita tekan search. So kita terus pergi matrix calculator and then kita tick. So sini adalah matrix calculator. Kita boleh nampak A dengan B matrix. Kita boleh adjust matrix punya peringkat kita nak. Untuk contoh tadi, G adalah peringkat 1/2. Contoh untuk E adalah peringkat dia adalah 2/3. So kita adjustkan. Sekarang kita nak isi dia nombor ke dalam matrix A. So kita masuk 4 dengan 3. Jadi kita letak semua unsur-unsur, so jadi macam. Untuk contoh tadi adalah G darab E, so kita tekan A darab B. Ini pattern. So kat bawah dia ada keluar dia punya jawapan. So inilah jawapan dia dengan peringkat 1/3. Salam sejahtera semua, saya Ui Jing Wen. Jadi kita masuk kepada bahagian 2.2.4. Kita nak belajar bagaimana kita nak menerangkan ciri-ciri matriks identiti dalam buku teks muka surat 55. Konsep matriks identiti. Sebelum itu, kita imbas kembali jika 10,000 didarabkan dengan 1, hasilnya masih lagi 10,000. Sama juga, jika 1 didarabkan dengan 10,000, hasilnya tetap 10,000. Sama juga kalau kita darab dengan pemboleh ubah A didarabkan dengan 1, hasilnya A. 1 didarabkan dengan A, hasilnya tetap A. Itu konsep pendarapan suatu nombor dengan 1 atau sebaliknya. Ini konsep apabila kita darab satu nombor dengan 1, kita akan dapat nombor itu juga. Jadi, kita pergi kepada apa yang kita nak belajar, iaitu matrix identity. Matrix identity ialah matrix segi 4 sama. Matrix segi 4 sama ialah matrix yang mempunyai bilangan baris dan bilangan lajur yang sama. Matrix identity I didarabkan dengan suatu matrix A akan menghasilkan matrix A. Maksudnya, apabila matrix identity I didarabkan dengan matrix A, hasilnya kita dapat matrix A. Sama juga kalau kita darab matrix A didarabkan dengan matrix identity I, kita dapat matrix A balik. Jadi, matrix ini satu sifar 1 ataupun satu sifar 1 sifar 1 dikenali sebagai matrix identity dan diwakili oleh I. Kita boleh nampak 111 dari penjuru atas ke penjuru bawah, dari kiri ke kanan, yang lain semua nombor sifar. Matrix identity ialah matrix perpenjuru. Perpenjuru ini dinamakan perpenjuru utama. Seterusnya, kita nak buktikan dengan contoh matrix Z
didarabkan dengan matriks identity. 1 darab 1 tambah dengan 2 darab sifar. 1 darab sifar tambah 2 darab 1. 3 darab 1 tambah 9 darab sifar. 3 darab sifar tambah 9 darab 1. Hasilnya kita dapat 1, 2, 3, 9, iaitu sama dengan matriks Z. Apabila suatu matriks didarabkan dengan matriks identity, hasil dia tetap matriks itu juga. Seterusnya, kita masuk kepada latih kendiri. Diberikan matriks S dan juga matriks T. Hitung SI tambah TI. Seperti yang kita belajar tadi, apabila suatu matriks S didarabkan dengan matriks identity I, hasilnya tetap S sama juga dengan T. T didarabkan dengan matriks identity I, hasilnya T. Jadi, S tambah T dan kira selanjutnya penambahan matriks yang awak dah belajar pada bahagian sebelumnya. Bagi soalan B, IS didarabkan dengan T. Sama juga apabila matriks identity I didarabkan dengan matriks S, hasilnya S. Kita dapat S didarabkan dengan T dan kita buat pendarapan matriks untuk dapat jawapan. Bagi soalan C, 4IT ditolakkan dengan I kuasa 2. Sama dengan soalan tadi, hasil 4IT adalah 4T dan I kuasa 2 adalah I didarabkan dengan I. Apabila suatu matriks identity I didarabkan dengan matriks identity I, hasilnya matriks identity. Jadi 4T tolak matriks identity. 4 iaitu skala yang kita belajar penerapan skala sebelum ini darab dengan matriks T. Seterusnya ditolakkan dengan matriks identity. Akhir sekali D, S dalam kurungan tolak I didarabkan dengan identity. Sama juga apabila S tolak I didarabkan dengan matriks identity, hasilnya tetap S tolak I. Dan kita tolak macam biasa dengan unsur yang sepadan untuk dapatkan jawapan. Seterusnya, kita nak belajar standard pembelajaran 2.2.5 iaitu bagaimana menerangkan masuk matriks songsang dalam buku teks muka surat 57. Di matriks songsang, jika pendarapan matriks A dan matriks B menghasilkan matriks identity I, maka matriks B adalah songsangan matriks A dan sebaliknya. Contoh, kita ada matriks A didarabkan dengan matriks B. Hasil darab itu kita dapat matriks identity. Jadi kita katakan B ini adalah songsangan bagi matriks A. Sama juga kalau kita darab matriks B dengan matriks A, hasilnya matriks identity juga. A adalah songsangan bagi matriks B. Pendarapan matriks A dan matriks songsang A kuasa negatif 1 akan menghasilkan matriks identity I. Apabila A didarabkan dengan songsang dia ataupun songsang dia didarabkan dengan matriks itu, kita dapat matriks identity. A kuasa negatif 1 dibacakan sebagai matriks songsang A dan A kuasa negatif 1 ini tak sama dengan 1 per A. Kita terus dengan contoh dalam buku teks muka surat 58. Tentukan sama ada matriks berikut, ialah matriks songsang bagi matriks ini. Nak tentukan songsang, hasil darabnya mesti dapat matriks identity. Jadi, kita darab baris dan lajur. 4 darab 4 tambah dengan 1 darab negatif 7. 4 darab 1 tambah dengan 1 darab 2. 7 darab 4 tambah dengan 2 darab negatif 7. Dan 7 darab 1 tambah 2 darab 2. Dan hasil darab matriks yang kita dapat ini bukan matriks identity. Jadi, 41 negatif 72 bukan matriks songsang bagi 4172 kerana hasil darab dua matriks ini bukan matriks identity. Seterusnya, kita pergi kepada penyelesaian bagi soalan B. 4 darab dengan 2 tambah 1 darab negatif 7. 4 darab negatif 1 tambah 1 darab 4. 7 darab 2 tambah 2 darab negatif 7 dan 7 darab dengan negatif 1 tambah 2 darab 4. Dan hasil darab ialah matriks identity.
2, negatif 1, negatif 7, 4 ialah matriks songsang bagi 4, 1, 7, 2 kerana hasil darab dua matriks ini ialah matriks identity. Seterusnya, kita masuk kepada matriks songsang bagi matriks 2 darab 2. Matriks songsang diberikan matriks A iaitu unsurnya A, B, C, D. Matriks songsang A kuasa negatif 1 boleh diperoleh dengan rumus berikut. Songsang bagi A ialah 1 per AD tolak BC darab dengan A dan D bertukar tempat, B dan C bertukar simbol dengan keadaan AD tolak BC tak sama dengan sifar. Penentu matriks A ialah AD tolak BC dengan keadaan AD tolak BC tak sama dengan sifar. Oleh itu, matriks songsang wujud. Matriks songsang tidak wujud apabila AD tolak BC sama dengan sifar. Ini adalah penentu matriks sebab apabila satu dibahagikan dengan sifar, kita akan dapat satu nilai yang kita tidak ketahui, iaitu nilai infinity. Kita pergi terus kepada contoh buku teks muka surat 60. Bagi setiap matriks berikut, tentukan sama ada matriks songsang wujud. Jika wujud, hitung matriks songsang bagi A dan B. Bagi A, 1 adalah A, 2 adalah B, 4 adalah C dan 8 adalah D. Jadi kira AD tolak PZ iaitu 1 darab 8 tolak 2 darab 4 sama dengan sifar. Maka penentunya sama dengan sifar, matriks songsang tidak wujud. Bagi B pula, 3 adalah A, 5 adalah B, 2 adalah C dan 4 adalah D. Kita kira AD tolak BC iaitu 3 darab 4 tolak 5 darab 2. Hasilnya 2 iaitu tak sama dengan sifar. Maka matriks songsang wujud. Jika wujud, kita nak hitung matriks songsang. Kita boleh gunakan aplikasi matematik calculator di laman web seperti Symbolab Map Server. Apabila kita guna aplikasi ini, pertama kita pergi kepada matriks dan cari kalkulator yang sesuai seperti inverse. Kita nak hitung matriks songsang bagi B. Tekan matriks dan letak nombor dalam kurungan iaitu 3, 5, 2, 4. Seterusnya tekan Go. Kita akan dapat jawapan dan jalan kerjanya. Kita sambung kepada matriks songsang yang seterusnya. Diberi nilai A = 3, B = 5, C = 2 dan D = 4. Mula-mula kita kena cari AD minus BC untuk menentukan matriks itu songsang ataupun tidak. So 3 kali 4 tolak 5 kali 2. 12 tolak 10 kita dapat 2. Jadi kita tidak dapat nilai kosong. Maka matriks ini matriks songsang. Matriks songsang untuk A wujud. Dan kita sambung kepada step yang seterusnya. 1 AD minus BC kali dengan matriks. Tetapi di tempat B and C haruslah bertukar simbol dan A dan D haruslah bertukar tempat. Jadi kita dapat 1/2 kali 4 negatif 5, negatif 2 dan 3. Dan jawapan akhir ialah 2, negatif 5/2, negatif 1 dan 3/2. Mudah kan? Kita sambung kepada contoh yang seterusnya. Diberi matriks C = 2, negatif 6, 1, negatif 2. Hitung matriks songsang bagi C. So, kita keluarkan nilai A, B, C dan D. Kita dapat A = 2, B negatif 6, C 1 dan D negatif 2. Dan untuk mencari matriks songsang untuk C, kita buat macam formula sebelum ini. 1 per AD minus BC kali dengan matriks yang sudah berubah tempat dan berubah simbol. So, kita dapat 1/2 kali dengan negatif 2, 6, negatif 1 dan 2. Dan bila dikalikan, jawapan akhir ialah negatif 1, 3, negatif 1/2 dan 1. Okey, kita pergi ke contoh seterusnya. Diberi matriks D = M negatif 6, 1, negatif 2. Hitung nilai M jika matriks D tidak mempunyai songsang. Jadi dekat sini kita patut cari nilai M dan kita patut highlight perkataan tidak mempunyai songsang. Sebab bila dia tidak mempunyai songsang, maksudnya dia equals to kosong. Jadi untuk cari nilai M, kita hanya perlu menggunakan formula AD minus BC equals to kosong. Jadi kita bahagikan A, B, C dan D dan just masukkan nilai itu dan equals to kosong. Kita dapat negatif 2M tambah 6 equals to kosong. Kita pindahkan
6 ke kanan dan negatif 2 ke kanan akan jadi negatif 6 per negatif 2. Dan jawapan akhir ialah M equals to 3. Okay. Diberi matriks D equals to M negatif 6, 1, negatif 2. Hitung nilai M jika matriks D songsang equals to negatif 1, 3, negatif 1 per 2 dan 1. Soalan ini berbeza dengan soalan yang sebelumnya sebab kita diberi matriks songsang D. Tadi kita hanya perlu mencari M. So, mula-mula kita bahagikan nilai A, B, C dan D. Kita dapat A, M, B negatif 6, C 1 dan D negatif 2. Okey, ingat tak? Kalau matriks D kali dengan matriks D songsang, kita akan dapat 1 sebab identity matrix. Okey, so kita just guna formula yang kita belajar tadi. Kita sekarang ni perlu cari nilai M. So kita hanya perlu kalikan M negatif 1 tambah negatif 6 kali negatif 1 per 2 equal to 1 sebab identity matrix. So kita dapat nilai negatif M tambah 3 equal to 1 dan pindahkan 3 ke kanan dan dapat M equal to 2. Diberi 1, 2, 3, 8 A equals to 1, 0, 0, 1 iaitu identity matrix dan matrix A berperingkat 2 kali 2. Hitung matrix A. Okey, untuk cari nilai A macam biasalah kita kena bahagikan untuk lebih mudahkan kerja kita dan cari nilai A songsang dengan 1 per AD minus BC kali dengan matrix yang dah ubah posisi dan simbol dan kita dapat 1 per 2, 8, negatif 3, negatif 2, 1 dan nilai akhir A ialah 4 negatif 1, negatif 3 per 2, 1 per 2. So, hasil darab matrix 1, 2, 3, 8 dengan A ialah matrix identity, maka A ialah songsang bagi 1, 2, 3, 8. Okey, seterusnya 2.6 persamaan linear serentak. Saya akan explain lebih lanjut tentang chapter ni. Seterusnya, persamaan linear serentak boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah matriks mengikut langkah-langkah berikut. Okey, mula-mula saya nak ingatkan persamaan linear serentak tu macam mana. Contohnya di bahagian kiri, AX tambah PY equals to P, CX tambah DY equals to Q. Okey, kalau kita tukarkan ke dalam bentuk matriks, kita dapat lihat di sebelah kanan bentuknya akan jadi seperti ini. A, B, C, D, X, Y equals to PQ. Dan dia merupakan AX equals to B. Okey, untuk menyelesaikan dalam kaedah matriks, mula-mula untuk mencari nilai X iaitu XY, kita patut cancelkan A di sebahagian kiri. So, kita kalikan A dengan matriks A songsang. Kita akan dapat matriks identity. Tapi matriks identity dikalikan dengan X, kita akan dapat nilai X itu. Jadi, sebab itulah X equals to matriks songsang A kali dengan B. Dan kita akan dapat jawapan. Okey, seterusnya saya akan tunjuk software yang anda boleh gunakan atau apps yang anda boleh gunakan untuk tahu jawapan dan lebih faham tentang matriks. Okey, apps ni yang saya gunakan ni Photomath. Mula-mula awak just takat gambar soalan yang awak nak. Nanti dia akan scan dan dia akan tunjuk dalam kerja seperti ini. Lepas tu anda boleh tengok macam mana dia solve step by step. Tapi kalau nak explanation kena beli premium punya. Anda boleh tengok dia akan tunjuk satu-satu macam mana dia selesaikan soalan ini. Macam itu. Akhir sekali jawapan kita dapat X equals to 2, Y equals to 1 ke 2. Untuk anda tengok lebih lagi tentang soalan ini tanpa menggunakan software, anda boleh tengok di slide second last. Terima kasih. Tuliskan persamaan linear serentak di bawah dalam bentuk matriks. Okey, anda tengok di sebelah kiri. Di sebelah itu ialah persamaan linear serentak yang kita patut selesai dalam bentuk matriks. So, 3x tambah 4y equals to 12, 5x tolak 6y equals to 7. Jadi, bila ditukar dalam bentuk matriks, dia akan jadi seperti di sebelah kanan. 3, 4, 5, negatif 6, xy equals to 12, 7. Kita patut susun setiap perkara itu dalam matriks yang tertentu. Beginilah cara untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Anda boleh rujuk buku teks surat 62 juga. Selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan menggunakan kaedah matriks. Kita dapat persamaan linear serentak ialah x tolak 2y equals to 1, 3x tolak 4y equals to 4. Jadi, kita harus susun dalam bentuk matriks dulu baru kita dapat selesaikan masalah ini. So, kita susun 1, negatif 2, 3, negatif 4, xy equals to 1, 4.
Okey, kita kena pindahkan matriks yang berada di sebelah XY itu ke bahagian kanan. Jadi dia akan jadi transpose matriks. Bila transpose matriks, ingat tak yang awal-awal tadi? 1/AD minus BC kali dengan matriks yang telah berubah simbol dan telah berubah tempat. Jadi kita dapat nilai selepas ditukar dan dikali, kita dapat 1/2 dan matriks 4/1. Dan kita kalikan 1/2 dengan matriks 4/1, kita dapat 2/1/2. Maka nilai X ialah 2 dan Y ialah 1/2.